Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil qiraati wa ta'allumi wa ta'lim qailan fi kitabihil aziz. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala fi ayatin ukhra wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia Ibu Presiden University Naradiwas, yang saya muliakan Rektor University Fatwani, yang saya muliakan guru saya Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawar, guru saya. Yang saya hormati para delegasi dari Malaysia dan para undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para pelajar-pelajarku yang saya cintai. Pertama-tama syukur alhamdulillah bahwa kita semua berada dalam majelis taklim, majelis ilmu. Yang di atas kita ini ada malaikat-malaikat Allah yang menaungi kita dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit yang ketujuh. Dan selesai majelis kita, mereka akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kegiatan kita pada hari ini, zikrullah. Hadirin yang saya muliakan, tidak apa-apa nama saya jelaskan dulu karena tadi banyak salah nyebutannya. Nama saya Ahmad Tib Raya. Tibun. Raya sebenarnya Raya. Ahmad Tib Raya. Ayah saya memberi nama itu katanya berdasarkan hasil istikharah dari beliau. Ahmad maknanya terpuji, tib wangi, raya harum. Ayah saya mengharapkan saya seorang anak, walad dan ibnun yang terpuji, yang harum dan cemerlang. Doa beliau makbul. Guru saya, ayah saya adalah seorang guru madrasah. Saya punya saudara 9. Salah satunya adalah adik saya, Profesor Dr. Hamdan Zulfa, yang kemarin menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu yang lalu. Jadi bukan toyib, bukan tiba, tapi tibun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, generasi atau angkatan muda adalah generasi yang harus kita siapkan mereka menjadi generasi-generasi yang qurrata ayun,
generasi-generasi yang akan menjadi permata hati, tidak hanya bagi kedua orang tua, tidak hanya bagi keluarga, tidak hanya bagi lingkungan, tidak hanya bagi kaum yang seagama dengan kita, tapi menjadi qurrata a'yun dan imaman bagi masyarakat dunia. Karena itu maka untuk mempersiapkan generasi ini, kita harus memberikan pendidikan, kita harus memberikan pengajaran, kita harus memberikan pelajaran kepada mereka semua. Kita mengajarkan ilmu dan keterampilan kepada mereka, agar nanti pada saatnya ketika kita sudah tidak ada, mereka akan menjadi pengganti kita semua dan akan menjadi pemimpin yang akan memimpin dunia ini secara umum. Ayyuhat talaba wat talibat, kullukum jami'an satakununa ru'asa wa immatan laisat lil muslimina faqat walakin lil alam ajma'. Para pelajar, putra dan putri, kalian adalah calon pemimpin di masa depan. Kalian adalah calon imam-imam di masa depan, yang tidak hanya menjadi pemimpin di kalangan kaum muslimin, tapi juga menjadi pemimpin bagi semuanya, bagi seluruh manusia di alam dunia ini. Karena itu maka kita sebagai orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada mereka, untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Kata orang Jakarta, mumpung mereka belum sibuk dengan pekerjaan mereka, mumpung mereka belum banyak kesibukan mereka yang menyebabkan mereka tidak dapat lagi belajar. Karena itulah maka Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah memerintahkan, wal yahsal ladzina law taraku min halfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim wattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang apabila nanti mereka meninggalkan anak-anak mereka, mereka meninggalkan generasi-generasi muda mereka, mereka meninggalkan angkatan muda mereka, adalah angkatan muda yang pada saatnya nanti angkatan tua yang lemah, angkatan dewasa yang lemah. Di sini sebenarnya Allah memperingatkan para orang tua agar memberikan pendidikan, memberikan pengajaran, memberikan keterampilan kepada mereka, agar mereka tidak dibiarkan lemah, tidak hanya dalam ilmu agama mereka, tapi dalam seluruh aspek kehidupan mereka harus dibina, harus diisi. Masjid yang baru saja kita resmikan pembukaannya menjadi center for our activities, menjadi pusat seluruh kegiatan, terutama kegiatan para pelajar, putra dan putri. Saya ingin menyampaikan kesan saya. Saya belum pernah melihat
ada acara pengeresmian masjid yang ada di universitas manapun di Indonesia yang dihadiri oleh pejabat-pejabat negara, yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin wilayah, dan dihadiri oleh ulama-ulama dan para ustaz yang sudah hadir pada pagi hari tadi. Paling-paling kalau di Indonesia, kalau ada masjid yang dibangun di sebuah universitas, itu cukup diresmikan oleh presiden dari university, tidak dihadiri seperti yang kita saksikan tadi pagi, diresmikan, dibuka secara resmi oleh Naib Chancellor, direktur presiden memberi sambutan, dan sekian banyak ulama yang memberikan apresiasi terhadap pembukaan masjid. Masjid ini telah dibuka, sudah kita bangun dengan bangunan yang megah, yang cemerlang. Maka kecemerlangannya itu akan bisa lebih cemerlang lagi kalau kita isi masjid itu dengan takmirul masajid, dengan kegiatan-kegiatan memakmurkan masjid. Karena itu maka untuk memakmurkan masjid yang sudah ada, yang berdiri dengan megah dan cemerlang ini, maka pengurus masjid harus membuat rencana-rencana yang cemerlang, harus membuat kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan generasi-generasi muda, angkatan muda yang lebih hebat daripada generasi kita sekarang. Ini pesan saya kepada pengurus masjid, panitia masjid. Biasanya membangun masjid itu terlalu mudah, tapi mentakmirnya itu terlalu sulit. Banyak masjid yang saya saksikan yang ikut sholat berjamaah di situ hanya beberapa shaf, dan yang menjadi makmumnya adalah orang-orang yang sudah tua, yang sudah tidak kuat lagi berdiri mengikuti bacaan imam yang panjang-panjang. Anak mudanya kemana gerangan? Masjid Jamiah Al-Amirah Naradiwas ini kita harus isi dengan berbagai kegiatan. Paling tidak takutnya nanti habis waktu saya. Generasi-generasi dan angkatan muda sekarang yang sekarang menjadi pelajar di university, anak-anak muda kita yang bertetangga dengan university, kita ajak mereka untuk datang ke masjid, memakmurkan masjid yang sudah ada dan dibangun dalam keadaan cemerlang. Kita harapkan nanti dari masjid ini lahirlah 7 kelompok manusia yang hebat. Siapa 7 kelompok manusia itu? Ada hadis Rasulullah yang menyatakan sab'atun yazilluhumullahu yaumal qiyamati la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia di akhirat nanti yang akan diberi payung oleh Allah, akan diberi naungan oleh Allah di padang mahsyar, sehingga mereka tidak pernah merasakan panas sedikit pun, karena Allah memberikan payung dan naungan kepada mereka. Generasi yang kita bina dari masjid ini kita harapkan menjadi pemimpin yang adil di masa mendatang, pemimpin yang bisa memimpin dunia, tidak hanya dunia Islam, tapi dunia secara umum,
Yang kedua, bukan pemimpin sembarangan, tapi pemimpin yang berlaku adil kepada siapapun, termasuk kepada mereka yang berbeda keyakinan dengannya, termasuk kepada mereka yang berbeda agama, yang berbeda etnis, yang berbeda rasnya. Karena itu maka generasi dan angkatan muda kita sekarang, kita beri pelajaran, kita ajar mereka agar dengan ilmu dan pengetahuan mereka itu, mereka akan menjadi pemimpin yang adil bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, generasi yang kita bina dari masjid ini, kita harapkan mereka sejak awal ini menjadi rajulun nasya'a fi ibadati rabbih, menjadi manusia-manusia yang sejak muda, sejak kecil tumbuh dan berkembang senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu agama, dengan ilmu pengetahuan yang kita berikan kepada mereka, insya Allah mereka akan menjadi pemuda, mereka akan menjadi manusia dewasa, dan mereka akan menjadi pemimpin masa depan yang selalu tumbuh dan senantiasa beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah warajulun kalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dengan mendekatkan mereka kepada masjid, pastilah mereka itu adalah orang-orang selalu terikat hatinya dengan masjid. Kalau dari awal mereka ini tidak didekatkan kepada masjid, maka mereka nanti ini akan menjadi generasi yang jauh dari masjid. Kalau pemuda-pemuda kita sudah jauh dari masjid, siapa nanti akan menggantikan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan keislaman di masjid? Karena itulah maka pendidikan yang kita berikan di masjid adalah pendidikan yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang selalu dekat kepada masjid. Yang berikut, yang keempat adalah pendidikan yang kita adakan di masjid ini adalah pendidikan yang melahirkan orang-orang yang saling mencintai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka harus kita latih, kita harus bina mereka agar mereka menjadi orang-orang yang saling mencintai kepada sesamanya muslim, mencintai kepada manusia yang ada di lingkungannya, mencintai manusia manapun walau dia berbeda agama dengan dia, manusia manapun yang ada di dekatnya, yang ada di sampingnya, yang ada hidup bersamanya. Kata saudara dalam bahasa Indonesia itu artinya seudara. Kita bersaudara dengan saudara kita yang hidup seudara dengan kita di Thailand. Kita hidup seudara dengan siapapun. Kita hidup seudara dengan hewan dan binatang. Kita hidup seudara dengan tumbuh-tumbuhan. Semua itu adalah saudara kita. Apalagi dengan sesama manusia. Ikhwatun kata Al-Quran, orang yang hidup seudara dimanapun dia berada dan ketemu dengan saudaranya, dia adalah saudaranya. Walaupun dia baru saja mengenalnya, dia adalah saudaranya. Saya tidak tahu kalau dalam bahasa Melayu saudara itu artinya apa. Tolong nanti antum yang cari. Dalam bahasa Indonesia, saudara itu adalah yang hidup seudara. Karena itu maka ketika saya berada di sini, maka saya adalah
saudara dari saudara-saudara saya yang ada di sini. Dan ketika saudara saya ini ada di tanah air saya, Indonesia, mereka adalah saudara saya, karena kita hidup saudara. Kemudian yang kedua, yang kelima adalah pendidikan generasi muda, angkatan muda kita harus bisa menciptakan kelompok manusia yang takut berbuat maksiat kepada Allah. Kita harus menciptakan mereka manusia-manusia yang bertakwa dan takut kepada Allah. Dalam pandangan para sufi, dia bedakan antara kata khafa, yahsha dengan takwa. Kata khafa itu takut kepada sesuatu selain Allah. Kalau seseorang takut kepada selain Allah, dia bertambah jauh. Kalau yahsha dengan takwa, kalau seseorang takut kepada Allah, dia bertambah dekat. Karena itulah maka khaufun itu takut kepada sesuatu, dan kalau kita takut kepada sesuatu, kita bertambah jauh darinya. Kemudian khasya dengan takwa Allah itu artinya kita takut kepada Allah, tapi kita bertambah dekat kepadanya. Yang digambarkan dalam hadis, rajulun talabathum ra'atun zatu mansadin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kelompok manusia yang apabila diajak untuk bermaksiat kepada Allah, dia mengatakan, aku takut melakukan itu karena aku takut kepada Allah. Generasi seperti ini yang harus kita bina dan bimbing dan ajarkan melalui masjid yang sudah kita bangun. Kemudian yang keenam adalah seseorang yang suka berinfak. Yang di dalam hadis itu, rajulun tasaddaqa ahfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang mau menginfakkan dirinya, yang mau menginfakkan harta bendanya, yang mau menginfakkan jiwa raganya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah rajulun zakarallah khalian fafadat ainahu. Adalah kelompok manusia yang apabila dia berzikir kepada Allah, berlinang-linang air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang kita harapkan. Masjid ini menjadi tempat kita membina, kita menggodok, kita mendidik generasi-generasi muda, pelajar kita, santri kita, mahasiswa kita, kata orang Indonesia, mahasiswi kita, untuk menjadi manusia yang memiliki 7 kriteria, 7 sifat tadi itu. Insya Allah apa yang kita upayakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang kita ikhlas untuk berbuat. Subhanalladzi adada ma kutiba wa ma yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita pada petang ini kita sama-sama berkumpul dalam satu dewan yang mana kita hari ini bicara topik ataupun perbincangan yang saya fikir cukup sebenarnya memberikan kita semangat baru. Kenapa saya cakap hari ini topik perbincangan kita akan berikan kita semangat baru? Kerana saya ucapkan tahniah kepada Universiti Narathiwat, semua yang ada di depan ini, oleh kerana setelah wujudnya universiti ini dalam tempoh 10 tahun, maka pada saat dan ketika ini anda ataupun mahasiswa ataupun keluarga universiti hari ini melihat satu mercu tanda baru, iaitu masjid yang boleh juga dijadikan sebagai satu ikon, satu tempat baru untuk kita tunjukkan kepada masyarakat yang datang ke Narathiwat. Ada tempat yang tertentu yang kita boleh jadikan sebagai salah satu lokasi yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai tempat pertemuan. Seperti mana yang disebutkan oleh Profesor sebentar tadi, disebutkan tentang 7 golongan, yang mana hari ini saya tertarik untuk juga menyentuh tentang 2 aspek yang disebutkan oleh Profesor tadi. Yang pertama, hari ini kita bertemu dan sudah tentu kita akan berpisah. Saya datang dari Malaysia, Profesor datang dari Indonesia. Hari ini kita bertemu, esok barangkali kami semua akan pulang. Tetapi disebutkan dalam hadis sebentar tadi, kelompok golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di mana tiada naungan pada hari tersebut adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak. Yang kedua, kita melihat bagaimana hari ini saya akan menyentuh tentang realiti. Kita tengok sikit tentang realiti yang ada di masjid sebelum kita pergi kepada cara dan juga bagaimanakah langkah-langkah yang terbaik untuk kita manfaatkan masjid yang telah sedia ada hari ini. Realiti hari ini, kalau saudara-saudara, tuan-tuan tengok di masjid hari ini, kita akan tanyakan sejauh mana hari ini masjid sebenarnya dimanfaatkan oleh semua golongan. Ataupun hari ini orang kata masjid itu adalah tempat bagi bakal-bakal jenazah. Bakal-bakal jenazah ni maksudnya orang yang nak pergi, maka itulah tempat yang terbaik yang ada orang-orang seperti itu. Tapi persoalan yang lain, adakah orang-orang muda ini, sekarang ni trend orang muda ataupun kita kata orang muda yang pergi dulu ramai. Saya ada kawan-kawan kita umur 18 tahun, 17 tahun, 15 tahun, kita dengar berita meninggal, dengar berita dilanggar, dengar berita mati akibat banyak perkara dan juga kes-kes yang tertentu. Tetapi ini yang sebenarnya kita tengok, siapakah customer ataupun pelanggan masjid hari ini? Siapa yang menjadi orang kata apa, pengguna kepada masjid? Itu yang pertama kita tanya. Tapi masjid baru hari ini kita baru rasmi, kita tak boleh katakan ini masjid di Narathiwat University. Itu masjid orang lain lah. Yang kedua, kita tengok bagaimana yang disebutkan oleh ramai orang juga, akan ada tiba masanya nanti bahawa ada banyak masjid yang dibina. Kalau di Narathiwat saya difahamkan ada lebih kurang 600 masjid. Banyak masjid tu. Dia banyak masjid, tetapi persoalannya masjid itu kalau kita anggap sebagai binaan yang indah-indah, yang orang kata datang untuk ambil gambar. Sekarang ni kata-kata kita kata ambil selfie. Selfie itu maksudnya kena masuk masjid tu. Dia dah jadi orang kata apa, pendekatan kita ni pergi ambil gambar balik. Dia bukan lagi pergi masuk masjid buat tahiyatul masjid, solat 2 rakaat. Tetapi kita tengok hari ni tiada lagi pendekatan yang mana masjid yang indah, tetapi tiada lagi hidayah. Yang ketiga, saya tengok bagaimana masjid juga akhirnya menjadi tempat untuk
sekiranya kita nak keluar daripada masalah, maka masjid yang akan jadi tempat. Saya ambil contoh juga, apabila berlaku banyak peristiwa gegaran, gempa bumi, tsunami katakan di Aceh, ramai orang sewaktu bencana, maka masjidlah tempat yang mereka pergi untuk selamatkan diri. Itu waktu semasa kita berada dalam keadaan bencana, dalam keadaan kita sihat walafiat, dalam keadaan kita hari ini tak ada apa-apa berlaku, tak ada orang nak pergi. Tapi bila berlaku bencana seperti ini, maka masjidlah menjadi tempat. Ada yang lebih teruk, masjid dijadikan tempat untuk anak-anak muda yang mana terlanjur, anak-anak muda yang tidak berkahwin, dia lahir anak, dia buang anak dia tu di masjid. Nauzubillah. Ini adalah tempat yang kita tengok bagaimana hari ini cerita masjid itu dikaitkan dengan perkara yang bersifat negatif yang saya sebutkan tadi. Kita tengok juga bagaimana masjid ada yang begitu bangga. Orang kata apa, bangga ni dia rasa soho. Soho sebab apa? Sebab dia akan pamerkan kutipan duit setiap hari Jumaat, betul tak? Jumaat minggu ni 5,000, Jumaat minggu depan 7,000, Jumaat seterusnya 3,000. Dia letak cantik dekat papan kenyataan. Maksudnya dari segi transparansi bagus, dari segi nak kata teluh betul, maksudnya orang bagi derma kita tunjuk, dan kita tunjukkan berapa jumlah kutipan dalam tempoh sebulan. Persoalan yang kita akan tanya, sejauh mana duit ini, duit yang digunakan untuk program ke, untuk simpanan ke, untuk pelaburan ke, untuk apa? Sedangkan kalau kita datang nak buat program, kata tak ada duit. Sedangkan duit yang kita dapat sewaktu solat Jumaat dan sebagainya itu banyak. Tapi ini yang saya boleh sebutkan tentang beberapa realiti yang berlaku dalam konteks bagaimana hari ini kita nak mengisi masjid itu sendiri. Sebab itu saya suka juga ingin berkongsi kepada saudara-saudara yang saya hormati sekalian, bagaimana Allah SWT menyebutkan dalam ayat dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-13. Allah sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, nahnu nakussu alaika naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi ini bagaimana diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana pemuda itu, pemuda yang disebutkan yang mana mereka ini beriman dan Allah tambahkan lagi mereka ini hidayah. Ini satu persoalan yang kita nak bincangkan. Bagaimana kita nak memastikan, yang pertama, masjid itu kita katakan sebagai masjid mesra belia, masjid mesra orang muda. Masjid ni dikatakan tempat yang orang kata nak pergi, kalau tak pergi satu hari rasa macam tak seronok. Dan kita tengok hari ni, saya tengok kat Naratiwak ni, kita boleh katakan sebagai orang kata apa, mini Putrajaya, betul tak? Mini Putrajaya ni, saya daripada Malaysia ni telah ada tempat penjara tengah buat tu, besar penjara, tinggi dia punya dinding tu. Kita pergi kat majlis agama tadi, tengok ada macam-macam, sebelah masjid ada tadika, kita tengok ada kompleks, ada balai polis dan sebagainya, cantik. Tetapi dalam hal ini kita nak katakan juga, di dalam universiti, persoalan yang ingin kita sampaikan, adakah fungsi masjid di Naratiwat Universiti ini kita serahkan bulat-bulat pada Fakulti Pengajian Islam saja? Maka urusan masjid kita kata ambil ustaz lah, ustaz daripada Fakulti Pengajian Islam. Jadi ustaz kata, ustaz buatlah apa-apa untuk Fakulti Pengajian Islam. Kita tanya, apa peranan fakulti-fakulti lain yang mari sini ni, dalam dewan ni kita tanya, ada daripada fakulti lain ataupun yang mari ni sebab fakulti Islam yang buat program maka wajib mari, siapa balik kita ambil nama. Jadi bagaimana kita nak memastikan bahawa masjid ini adalah milik bersama, dia bukan milik fakulti, dia bukan milik hanya universiti, tetapi kita nak pastikan bahawa masjid ini dirasai kewujudannya, seperti mana tadi polis datang, tentera datang, kalau ada bomba pun nak mari, kalau ada van ambulans pun nak mari tadi, ada ikut orang kata apa, sahibus samah tadi, semua orang ikut, semua orang tahu. Tapi adakah sekadar sewaktu upacara saja, sewaktu perasmian besar-besaran saja,
Lepas tu habis. Saya kata tadi ambil gambar, habis balik. Tak ada yang mari solat ke apa. Lepas ni tak ada apa-apa dah. Kita tanya soalan yang tu. Sebab tu kita nak supaya pihak panitia ke jawatankuasa ke, kita buat model bagaimana kita nak memastikan juga bahawa anak-anak muda, pelajar-pelajar ni dia merasai, dia punya sense of ownership, sense of belongings. Dia rasa sifat bersama tu. Dia tak rasa masjid ni macam benda lain. Biarlah ada masjid, ada lah. Dia ingat macam fakulti lain. Sedangkan masjid itu adalah tempat untuk kita nak mengaktifkan kita punya cara kita beragama, nak memahami agama, menambahkan ilmu dan sebagainya. Saudara, jawatankuasa boleh wujudkan satu panitia yang disebutkan sebagai rakan siswa masjid ataupun mahasiswa masjid ke apa, namakan saja. Apa peranan mereka ni? Mereka inilah yang akan membantu menggerakkan program-program dan juga agenda-agenda masjid. Nak mengharapkan pada tuan imam, nak mengharapkan pada Bilal, itu saya fikir tidak mampu. Sedangkan potensi mahasiswa ini kita nak bina dengan kita memberikan ruang kepada mereka. Saya belajar dulu di UIA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ramai kawan-kawan kita mari belajar di situ. Dan saya tengok bahawa sewaktu masuknya waktu solat, maka azan akan berkumandang. Betul tak? Azan ni, kalau kita bagi pada orang yang azan tu, dia kata sebab dia tak ada kerja, pencet, maka dia azan Allah Akbar, Allah Akbar. Itulah maksudnya. Saya tak adalah, ni bukan masjid dalam ni, masjid tempat lain. Tapi kalau peranan Bilal itu sebagai contoh diberikan kepada anak muda yang mana sudah tentu sewaktu mereka ataupun individu ni azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara, kalau saudara dengar je panggilan tu, panggilan untuk kita kata hari ni kita dengar 5 kali, sehari semalam kita dengar 1800 kali setahun, terdetikkah kita untuk pergi ke dalam masjid? Kalau bukan solat, sebab saya banyak bawa kawan-kawan saya daripada Buddha, daripada Kristian, kita bawa mereka ke masjid. Ini juga boleh dijadikan tempat yang saya fikir bahawa pelajar-pelajar ni boleh kita berikan ruang kepada mereka untuk menjadi muazzin. Bukan nak berebut waktu solat semua nak jadi muazzin, tak boleh. Tapi maksudnya diberikan peluang dan juga ruang itu kepada anak muda terlibat dalam jawatankuasa. Yang kedua, masjid tu cantik. Saya ingat ada lagi orang kata apa, plan-plan, tak siap lagi. Kita boleh jadikan tempat untuk kita menerangkan tentang bagaimana keindahan Islam. Sebab itu kami di ABIM, kita ada satu model. Saya ingat kalau pihak masjid nak mari kat Malaysia, boleh kita bawa. Kita pergi ke Masjid Putrajaya, kita boleh bawa pergi ke Masjid Negara. Sebab kita ada most tour guide ataupun pemandu pelancong. Saya faham universiti ni ramai orang mari, tiap-tiap hari ramai orang luar mari. Tapi kalau kita katakan marilah sekali, selain pergi fakulti, mari ke masjid, dan di situ ada mahasiswa, ada pelajar, ada dosen-dosen ataupun ada pensyarah, dia boleh ceritakan bagaimana struktur ni, apa maksud kepada orang kata apa, struktur masjid tu. Ada nama-nama Allah, diceritakan apa sifat-sifat Allah. Di situ kita terangkan. Kalau ada orang tengah semayang waktu tu, semayang Zuhur, kita tengok ini cara orang Muslim semayang, ini cara orang ambil uduk, ini cara dan kaedah kita menerangkan tentang bagaimana Islam itu diamalkan, Islam itu dipraktikkan. Saudara, banyak lagi ruang dan juga peluang yang boleh dimainkan dalam konteks ini. Bagaimana kita nak gunakan pelajar-pelajar yang kita rasa takut nak pergi masjid. Yang kedua, kita menggunakan orang kata apa, penceramah-penceramah yang orang kata apa, ada kalanya dia boleh mengundang ramai orang. Saya tak pasti dekat Thailand ni ada ke tak. Tapi kalau kat Malaysia tu ada beberapa ustaz. Ada orang tak suka, ada suka, tapi tak ada masalah. Kita tengok bagaimana ustaz ataupun penceramah ataupun scholar ataupun ulama-ulama ni, dia tak skema sangat. Tak skema tu maksudnya kalau orang mari masjid ada koyak sikit dihalau. Kalau orang mari ni kata buat bising, woi balik.
ini rumah Allah, jangan mari. Sebab itu kalau kita tengok sirah Nabi sendiri, ada dua kisah. Nabi kalau solat cucu dia, orang kata apa, panjat. Nabi tak tohok dia punya cucu tu, dia tak lepak. Dia bagi cucu dia, dia solat. Yang kedua, bila ada badui, kita bayangkan tadi kita rasmi tu, kita rasmi masjid tadi, tiba-tiba ada orang mari kecing dalam masjid. Oi, marah kita buat kilap, marah mok berapa kali mok? 5 kali mok. Lepas rasmi ada orang kecing kat situ. Tapi ada sejarah dalam Nabi, kisah Nabi sendiri. Bila sahabat tengok ni, dia nak pergi, nak marah ni, Nabi kata jangan. Jangan marah. Orang tu kencing, jangan pergi halang. Kita pun kalau kecing orang marah kita, boleh ke nak berhenti tengah kecing, nak berhenti? Tak boleh. Ataupun daripada kecing tempat tu orang marah halang, kita berlari, lagi kucar lana tempat. Sebab tu hikmah Nabi minta berhenti supaya sahabat-sahabat ni tak pergi marah. Sebab apa? Sebab akhirnya ini cara pendekatan hikmah. Kita nampak ada bising, nampak ada sikit, tapi pendekatan hikmah ni menyebabkan orang suka. Sebab tu ada ulama, bila ditanyakan soalan anak-anak muda ni, dia minat pergi ke tempat-tempat dengar ceramah. Sebab apa? Contoh anak muda dia banyak macam-macam soalan, kita tak tahu. Tapi bila kita duduk dengan dia orang ni, baru kita tahu macam mana cara-cara dia orang ni. Contohnya ustaz, dia tanya ustaz tu, ustaz saya ni nak suka dengar ustaz ceramah. Okey, suka. Dah saya ada soalan ni ustaz. Apa dia soalan? Kata, saya nak pergi dengar ceramah, tapi saya nak bawa saya punya makwa, gewer kata. Nak bawa gewer boleh ustaz? Naik motor. Dia tanya soalan tu pada ustaz. Dan kalau ustaz tu jenis kata, tak boleh, haram ni. Tapi ustaz tu jawab apa? Dia kata boleh bawa gewer, tapi bagi ayah dia duduk tengah. Boleh mari, tapi bagi ayah dia duduk tengah. Maksudnya cara kita menjawab, cara kita nak menarik orang tu dengan pendekatan-pendekatan yang saya cakap, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ini pendekatan-pendekatan masjid yang mesra belia. Kita boleh buat banyak aktiviti. Ada orang belia sekarang ni, anak muda dia suka ambil gambar, betul? Hari ni kita buat pertandingan ambil gambar angle masjid yang comel. Itu pun dah boleh buat program. Ambil gambar masjid, ambil angle yang comel, bagi hadiah. Nak buat apa lagi? Banyak. Nak buat laman web. Katakan masjid ni tak ada laman web lagi, ada. Kita buat pertandingan laman web. Kita boleh buat engagement lagi dengan masjid-masjid yang ada di sekitar ASEAN. Tadi Dr. Razak sebut, kita sebut tentang komuniti ASEAN, bagaimana peranan yang boleh dimainkan oleh kelompok-kelompok ini untuk menggerakkan program dan juga aktiviti-aktiviti yang ada dalam konteks ini. Sebab ini adalah saya sebutkan tadi bahawa ini adalah pendekatan secara bersama. Dia bukan pendekatan individu. Ini pendekatan yang bersama, maksudnya sampai presiden universiti ada sini ni, kalau dia tak mau dengar, dia boleh balik, betul. Tapi dia mari dengar ni sebab dia rasa dia punya tanggungjawab tu ada. Dan ini peranan yang kita kena mainkan supaya orang-orang kampung pun mari, orang-orang luar universiti pun rasa ada aktiviti-aktiviti yang mana kita boleh hidupkan supaya masjid ini juga mesra kepada kami. Mari daripada jauh, tak ada hotel ke, tak ada rumah tumpangan ke, orang kata mari masjid, ada ruang kita sediakan. Ada wifi pula, free. Maksudnya student nak tunggu masuk kelas, dia tahu kat masjid free, boleh masuk, ada wifi. Ada library ke, ada ATM machine ke, buatlah benda-benda yang kita rasa boleh menyebabkan orang kata nak pergi tu. Aktiviti-aktiviti itu boleh dipelbagaikan. Dan ini antara lain saya doakan sebagai akhirnya, saya doakan yang terbaik kepada pihak universiti dan juga bagaimana kita melihat peranan masjid ini sebagai tempat yang terbaik untuk kita melahirkan insan yang disebutkan dalam 7 golongan yang Prof sebutkan tadi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kupasan daripada Dr. Ahmad Fahmi. ผมขอเนี่ยสรุปสั้นๆนะครับท่านดร.ได้เกริ่นนำว่าท่านได้บอกสภาพของมัสยิดในปัจจุบันมัสยิดนะซึ่งเต็มไปด้วยผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วมัสยิดที่เต็มไปด้วยผู้ที่ถือไม้เท้าเข้าไปมัสยิด
มัสยิดที่เต็มไปด้วยผู้สูงอายุ แต่ไร้ซึ่งเงาของบรรดาหนุ่มสาวทั้งหลายท่านได้บอกเช่นกันว่ามัสยิดที่ท่านเคยไปเนี่ยบางแห่งนั้นถูกพบทารกทารกที่อาจจะเป็นแม่ใจแตกเนี่ยและก็นำไปทิ้งในถังขยะของมัสยิดก็เคยมีมัสยิดบางมัสยิดเงินที่ได้จากการเรียรัยในทุกวันศุกร์นั้นไม่ทราบไม่มีความโปร่งใสไม่รู้ว่าได้จำนวนเท่าไหร่ใช้จ่ายในทางใดบ้างพอจะจัดกิจกรรมแต่ละอย่างก็อ้างว่าไม่มีเงินจัดไม่ได้ทั้งหมดทั้งปวงนั้นท่านบอกว่าเป็นมัสยิดที่ท่านไม่อยากจะให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของเราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นในมัสยิดในมหาวิทยาลัยทั่วโลกเพราะฉะนั้นท่านจึงฝากไว้สำหรับคนที่เป็นบรรดาหนุ่มสาวทั้งหลายท่านได้ยกอายะห์อัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยฏอนรรจีมนะฮ์นุนักุศซุอะลัยกะนะบะอะฮุมบิลฮักอินนะฮุมฟิตยะตุนอามานูบิร็อบบิฮิมวะซิดนาฮุมฮุดาท่านได้ยกอายะห์ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเยาวชนผู้ที่เต็มไปด้วยศรัทธามั่นเยาวชนซึ่งมีประมาณ 7-8 คนเท่านั้นแต่พวกเขาเหล่านั้นได้รับทางนำจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกและเขาเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาท่านอยากจะเห็นบรรดาหนุ่มสาวของเราเนี่ยนักศึกษาของเราเนี่ยเป็นดังเช่นบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงสรรเสริญพวกเขาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานและก็ท่านทิ้งท้ายว่าภารกิจการฟื้นฟูมัสยิดนั้นไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะสถาบันอิสลามไม่ใช่เฉพาะใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของเราร่วมกันท่านชื่นชมท่านอธิการบดีว่าท่านมีภารกิจมากมายแต่ว่าท่านก็เจียดเวลามานั่งฟังเพื่อบ่งบอกว่าท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูมัสยิดของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็คงนะครับ2 ท่านจากต่างประเทศนะครับยังมีท่านหนึ่งก็คือท่านวิทยากรจากในประเทศท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมดุลรอชีดเชมะจากวิทยาลัยอิสลามศึกษานะครับม.ปัตตานีขอเชิญครับท่านأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله والشكر لله pertama kali salam hormat kepada Bapak Profesor Said Agil Munawar, kepada Rektor Universiti Narathiwat dan kepada wakil-wakil daripada negara jiran Indonesia dan Malaysia dan juga ahli panel yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, saya rasa pada umumnya isi ataupun kandungan kita yang disampaikan oleh Bapak Profesor dan para penceramah dan juga ahli panel pada hari ini agaknya sempurna. Alhamdulillah, boleh dikatakan kita umat Islam di sini bernasib baik kerana kita mendapat pertolongan daripada saudara seudara daripada Indonesia. Saya rasa banyak juga anak-anak daripada Narathiwat, Patani dan Jala dan juga pada seluruh negara Thai yang diberi peluang oleh Bapak Profesor kita sambung belajar di Indonesia.
akhir-akhir ini diberi beasiswa sampai kepada peringkat PhD pun setiap tahun itu saya rasa banyak juga, dan saya rasa kemungkinan besar itu adalah daripada bapa profesor kita. Begitu juga Malaysia. Ini adalah satu wadah usaha orang-orang Muslim yang menggunakan metodologi dari sudut membina kecekapan dari bidang ilmu pengetahuan. Boleh dikatakan jihadul ilmi, yang mana di tempat ini bukan hanya ada kes-kes huru-hara saja, tetapi pembinaan juga kita masih berterusan. Wujudnya masjid dalam kampus dengan cara rasmi itu sebagai kampus yang ketiga, universiti yang ketiga, dan ada lagi universiti-universiti yang lain yang walaupun tidak bertujuan sebagai sebuah masjid yang penuh fungsinya, tetapi sekurang-kurangnya ada kemudahan untuk selain daripada menunai ibadah, juga untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti bagi membiak pelajar-pelajar supaya jadi seorang Muslim yang sempurna setelah mereka lulus pelajaran nanti. Ini adalah satu gambaran, satu ala tuju yang agaknya istimewa bagi kami umat Islam yang agaknya sedikit, tapi alhamdulillah kita boleh katakan kita dapat nikmat. Maka saya minta izin dari ahli panel dan juga Bapak Profesor untuk menyampaikan dalam bahasa Thai. ก็ขออนุญาตใช้ภาษาไทยนะครับก็เสียดายเนื้อหาที่Profesor และก็หลายๆท่านเนี่ยได้นำเสนอซึ่งตั้งแต่ท่านนายกสภาตั้งแต่อธิการได้กล่าวถึงและท่าน Profesor ก็เป็นแนวทางเดียวกันที่แสดงถึงความสำคัญในการที่จะต้องเติมเต็มการให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วยจิตวิญญาณด้วยจิตวิญญาณซึ่งทั้งนี้ผมเข้าใจว่าท่านทั้งหลายเนี่ยคงรู้อยู่ว่าธรรมชาติของความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ก็ตามถ้าดูจากที่มาที่ไปหรือว่าแหล่งกำเนิดหรือพัฒนาการแล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่ได้พัฒนามาบนพื้นฐานของการละทิ้งศาสนาทั้งสิ้นถ้าเราศึกษาการจัดระบบความรู้ในโลกนี้นักสังคมวิทยาหลายท่านทั้งที่เป็นนักสังคมวิทยาทั่วๆไปและนักสังคมวิทยามุสลิมเองนะมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่าการจัดระบบความรู้ในโลกนี้ก็เริ่มประมาณปลายปีหรือปลายศตวรรษที่17ย่างเข้าศตวรรษที่18ซึ่งมันเป็นช่วงปลายของยุคมืดอันเป็นยุคที่มีมาตั้งแต่สมัยนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานยุคนี้นี่ถ้าเราศึกษาในทางประวัติศาสตร์พบว่าเป็นยุคที่ปกครองโดยศาสนจักรเป็นยุคที่มนุษย์ต้องเชื่อตามความเชื่อของโบสถ์ไม่สามารถที่จะใช้เหตุผลใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะเหตุผลที่มันขัดแย้งกับความเชื่อของโบสถ์จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างโบสถ์จะมีมาตรการที่เด็ดขาดกับคนที่ไม่เชื่อตามที่โบสถ์เชื่อ
อย่างเช่นกรณีการกล่าวหาว่าเป็นแม่มดและก็มีสิทธิ์เผาทั้งเป็นเรื่องราวของแม่มดเป็นเรื่องที่มีจริงลองไปอ่านดูแต่เป็นการกล่าวหาสำหรับฆ่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับความเชื่อของรัฐบาลในสมัยนั้นซึ่งเป็นรัฐบาลของศาสนจักรจนกระทั่งมีนักวิชาการผู้นำหลายท่านลุกขึ้นมาต่อสู้และก็ต่อต้านถ้าเราอ่านอย่างเช่นนิเช่เนี่ยถึงกับประกาศว่าเราไม่ต้องตามโบสถ์แล้วเพราะว่าพระเจ้าตายแล้วมาร์ตินลูเทอร์ก็เป็นขบฏหนึ่งคนหนึ่งที่โลกรู้จักก็เป็นขบฏที่ต่อต้านศาสนจักรซึ่งเป็นผู้ปกครองต่อเนื่องกันมาในยุคนั้นการอธิบายปรากฏการณ์ของโลกของจักรวาลเนี่ยใช้บุคลาธิสถานจินตนาการ imaginative บรรยายตามความรู้สึกประกอบกับความเชื่อผีสางเทวดาอะไรต่างๆอธิบายโลกอธิบายมนุษย์อธิบายปรากฏการณ์อธิบายอะไรสิ่งเหล่านี้แล้วมาผนวกกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนากลายเป็นความเชื่อที่จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยในทัศนะของผู้มีอำนาจในการปกครองโลกในตอนนั้นในขณะเดียวกันเมื่อแรงกดดันมากเกินไปก็ทำให้ก่อให้เกิดความคิดที่จะต่อต้านก็เริ่มมีการเรียกร้องให้เชื่อในเหตุผลมากขึ้นซึ่งถ้าเราศึกษาดูในเวลาต่อมาเราพบว่าฝ่ายที่ต้องการใช้เหตุผลเนี่ยได้รับชัยชนะในที่สุดเพราะฉะนั้นโลกนี้รู้จักลัทธิหนึ่งก็คือ rationalism หรือเหตุผลนิยมกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มขบฏที่เราต้องมายึดถือเหตุผลโดยไม่ต้องใช้ความเชื่อซึ่งความเชื่อตอนนั้นก็คือความเชื่อทางศาสนาที่กลุ่มเหล่านี้ถือว่าเป็นการบิดเบือนแล้วเมื่อมีการตอบรับการเชิญชวนของกลุ่มเหล่านี้ในที่สุดก็เรียกร้องให้สังคมนั้นน่ะออกจากศาสนาไปเรื่อยจนกระทั่งมาถึงยุคของการจัดระบบความรู้เราจะเห็นว่าความรู้ไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสตร์ก็ดีวิทยาศาสตร์ก็ดีมนุษยศาสตร์ก็ดีไม่มีการอ้างอิงตำราใดๆทั้งศาสนาเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะความรู้เหล่านี้เขาบอกว่าเขาสร้างมาจากข้อมูลเชิงประจักษ์เป็น scientific methodology เชื่อในสิ่งที่เก็บข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่เบี่ยงเบนว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องและเมื่อนึกถึง scientific methodology วิธีของมันนั้นมันเป็นการปฏิเสธข้อมูลในเชิงจิตวิญญาณโดยตรงเพราะฉะนั้นความรู้ที่มีอยู่ในมหาลัยทั้งหมดจึงเป็นความรู้ที่ปลอดศาสนาและมันก่อกำเนิดจากการเป็นขบฏต่อศาสนานั่นเองjadi ilmu sudah ajar dalam Mahawidyalaya sampai mula pada peringat tri sampai kepada peringat itu jadi ilmu kufur ilmu yang direka oleh orang yang menafikan agama sebab itu ilmu ni tidak boleh memenuhi kejiwaan manusiaจะเติมเต็มเรื่องจิตวิญญาณไม่ได้แม็กซ์เวเบอร์เคยวิจัยในหลักสูตรของอเมริกาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมคนที่มีความรู้มีนิสัยช่อฉนศึกษาระบบหลักสูตรแต่แล้วก็ปรากฏว่าหลักสูตรไม่มีเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแต่สุดท้ายแม็กซ์เวเบอร์ก็ล้มเหลวที่จะเอาอะไรมาเติมเต็มเพราะโดยวิธีขององค์ความรู้ปัจจุบันนั้นไม่มีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องความรู้จึงไม่ได้อ้างไบเบิลไม่ว่าจะเป็น New หรือ Old Testament ไม่มีในระบบของความรู้อ้างไม่ได้ยิ่งกุรอานไม่ต้องไปพูดถึงก็เท่ากับว่าเป็นการใช้สติปัญญาล้วนๆเพราะฉะนั้นวันนี้ทัศนะนี้ถู
ท่านอธิการเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากกว่าผมการที่ท่านได้เติมเต็มสิ่งเหล่านี้ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ใช่มิติใหม่ของ3จังหวัดแต่เป็นมิติใหม่ของประเทศไทยเป็นมิติใหม่ของประเทศไทยพี่น้องต้องเข้าใจให้ดีนะชาวนราธิวาสโชคดีมากที่มีมหาวิทยาลัยคอมเพรเฮนซีฟมีทุกคณะในมหาลัยนี้และก็มีมัสยิดซึ่งเป็นมัสยิดของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับสถานภาพถึงขนาดสามารถที่จะทำจุมอะห์ได้ที่อื่นอาจจะทำแต่แอบๆนะกรรมการจังหวัดเขาไม่ยอมแต่ที่นี่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่อันนี้เป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับพี่น้องไม่เฉพาะ3จังหวัดผมคิดว่าถ้าพี่น้องในจังหวัดอื่นๆที่เข้าใจระบบนี้เขาย่อมส่งมาเรียนที่นี่เพราะที่นี่จะเป็นที่ที่เติมเต็มช่องว่างที่สำคัญของระบบความรู้ไม่ใช่แค่ระบบการศึกษาของประเทศไทยนะของระบบความรู้ของโลกที่มันกลวงมันไม่สามารถที่จะไปสนองจิตวิญญาณของมนุษย์ได้ประเทศไทยเคยพยายามแต่ก่อนโรงเรียนวัดเพราะต้องการให้ความรู้กับศาสนาอยู่ใกล้เคียงกันในสมัยโรงเรียนวัดแรกๆผมคิดว่าวัดมีอิทธิพลต่อโรงเรียนพระอาจจะเป็นครูผู้สอนโดยตรงจริยวัตรการปฏิบัติของพระเป็นแบบอย่างของนักเรียนแต่ต่อมาโรงเรียนก็มีแค่ชื่อโรงเรียนวัดอิทธิพลของศาสนาไม่มีแล้วเพราะวัดถูกกั้นออกจากบทบาทของโรงเรียนแล้วไม่มีวิทยาลัยไม่มีมหาวิทยาลัยวัดนอกจากมหาวิทยาลัยของสงฆ์เท่านั้นแสดงว่าประเทศไทยเองก็ศาสนาพุทธเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเติมเต็มในเรื่องจิตวิญญาณให้กับนักศึกษาของมหาลัยเหมือนกันไม่ใช่แค่เฉพาะมุสลิมเท่านั้นและผู้บริหารมหาลัยสิ่งที่ขอยากมากหลายคนบอกคือว่าขอสร้างสถานที่ศาสนาเนี่ยขอสร้างสถานที่ละหมาดถ้ามุสลิมขอก็บอกว่าแล้วพุทธละคริสต์ล่ะเขาก็จะอ้างงั้นหลายแห่งเนี่ยจึงไม่เกิดหลายมหาลัยที่มีพี่น้องอาเซียนมาเรียนพี่น้องอาเจมาเรียนพี่น้องอินโดนีเซียมาเรียนเนี่ยนะเต็มไปหมดเลยแต่จะไม่มีที่จะละหมาดเราไปดูแล้วเราอายเขามากเลยเท่ากับว่าเรานี่ใจแคบที่ไม่เปิดโอกาสให้มีการเติมเต็มในเรื่องของจิตวิญญาณซึ่งคนมันต้องการถ้าเราปฏิบัติต่อคนให้ความรู้เหมือนกับสอนควายสอนลิงมันก็ไม่มีปัญหาหรอกมันสอนได้ทั้งหมดควายสอนได้วัวสอนได้ลิงสอนได้แล้วก็ไม่ต้องไปใส่จิตวิญญาณมันก็เป็นลักษณะที่ดิบๆอย่างนั้นแหละแต่คนมันต้องใส่เรื่องของจิตวิญญาณนี่คือเรื่องที่สำคัญตรงนี้คือข้อพิเศษคุณสมบัติพิเศษของมหาลัยนราธิวาสซึ่งผู้บริหารระดับสูงสุดเนี่ยเข้าใจและก็ยืนยันจากแนวคิดเป็นนโยบายแล้วก็ออกมาเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนยิ่งฟังท่านอธิการณวันนี้ท่านนายกณวันนี้นี่แสดงว่านี่คือท่านที่เข้าใจมากกว่ามุสลิมบางคนด้วยซ้ำไปในเรื่องของความจำเป็นที่จะต้องมีเพราะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของเราแล้วว่าแล้วมุสลิมจะเข้าไปละหมาดกี่คนนี่คือปัญหาที่ท้าทายนี่คือปัญหาที่ท้าทายเดี๋ยวคนกลุ่มนี้ละหมาดอีกกลุ่มนู้นไม่ตามหลังนี่คือปัญหาที่จะตามมาเพราะเราไปคำนึงถึงประเด็นที่เป็นข้อรายละเอียดปลีกย่อยความแตกต่างทางความคิดสำนักอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการจัดระบบเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อเรามีมัสยิดมันท้าทายตรงที่ว่ามหาลัยจะจัดระบบอย่างไรจะให้บริหารจัดการโดยนักศึกษาองค์กรนักศึกษาหรือว่าจะให้บริหารจัดการโดยรูปแบบไหนผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้านักศึกษาบริหารอาจารย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องบางทีอาจารย์ส่วนใหญ่จะไม่ไปละหมาดกลายเป็นว่าหางกระดิกแต่หัวไม่ขยับสุดท้ายอาจารย์ก็จะไม่มีเครดิตเพราะอาจารย์ไม่ไปมัสยิดแต่นักศึกษาไปมัสยิดอา
าทพวกเธอต้องละหมาดนะเธอเป็นมุสลิมนะเธอต้องละหมาดนะละหมาดที่ดีที่สุดได้ผลบุญมากที่สุดไปละหมาดที่มัสยิดอาจารย์มุสลิมก็น่าจะพูดในรายวิชาที่อาจารย์สอนจะว่าฉันสอนชีวะไม่เกี่ยวไม่ใช่ในฐานะเป็นมุสลิมไม่ใช่ในฐานะวิชาชีวะอาจารย์ทุกคนต้องให้ความสนใจหากไม่อย่างนั้นเด็กจะมองอาจารย์ว่าไม่ได้เรื่องเพราะอาจารย์ไม่ละหมาดแต่ถ้าอาจารย์ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์อิสลามศึกษาแต่เป็นผู้ที่ละหมาดที่มัสยิดอาจารย์คนนี้สุดยอดในสายตาของเด็กสอนวิศวะแต่มัสยิดไม่ขาดนี่สุดยอดแต่ถ้าเป็นอาจารย์อิสลามศึกษาธรรมดาปกติเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ได้มีอะไรเด่นถ้าไม่ไปนั่นแหละหนักไม่เคยเจออาจารย์ละหมาดที่มัสยิดเลยพูดไม่ออกนะจะบอกยังไงก็ไม่ออกเพราะหลักการมันเต็มเพราะนั้นต้องจัดระบบนะเสนอให้จัดระบบให้มันเอื้อต่อสองกลุ่มนะกลุ่มนักศึกษากับกลุ่มอาจารย์และก็บุคลากรทุกระดับนี้ให้มีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนามัสยิดตรงนี้และตรงนี้มันเป็นโอกาสอย่างหนึ่งก็คือว่าสามารถที่จะเซตระบบการบริหารจัดการที่เอาคณะทุกคณะหรือสาขาวิชาทุกสาขาวิชาเนี่ยเข้ามาเพราะท่านนายกบอกว่ามัสยิดมิใช่มีบทบาทเพียงแค่ที่ละหมาดเท่านั้นแต่มันมีมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นสาธารณสุขเกษตรการจัดการสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยทุกกลุ่มสาขาวิชามีโอกาสที่จะใช้เพื่อที่จะพัฒนามัสยิดและโดยเฉพาะที่สำคัญประการหนึ่งที่สังคมมุสลิมขาดมากๆก็คือว่าการบริหารจัดการที่ดีทำยังไงให้มัสยิดในมหาลัยเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคมถ้าสามารถที่จะเป็นแหล่งศึกษาดูงานของสังคมนราธิวาสสังคมจังหวัดใกล้เคียงผมว่ามัสยิดของเราจะสุดยอดมากเลยมันต้องวางระบบการบริหารจัดการให้มัสยิดมีบทบาททั้งต่อนักศึกษาต่อบุคลากรและต่อชุมชนที่จะมาดูงานมาศึกษาดูการจัดการบริหารมัสยิดที่ดีนั่นเป็นยังไงถ้ามัสยิดมหาลัยบริหารยิ่งแย่กว่ามัสยิดในหมู่บ้านเราไม่ต้องสอนแล้วเพราะเรามีทุกสาขาวิชาเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่เราบริหารมัสยิดไม่ได้แสดงว่าเราล้มเหลวอย่าให้เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดเพราะนั้นบุคลากรต้องสนใจมัสยิดให้เป็นชีวิตจิตใจหลายวิชาสอนในมัสยิดได้สอนแบบนั่งพื้นได้ผมดูแล้วนี่บรรยากาศให้โอกาสมากยิ่งมัสยิดอยู่ใกล้กับหอพักด้วยเท่ากับว่ามีเจตนาชัดเจนว่าเป็นสถานที่บ่มเพาะโดยตรงอันนี้คือความวิเศษของมนรต้องยอมรับตรงนี้นะครับดังนั้นขอให้พี่น้องนะพ่อแม่ผู้ปกครองนะผู้ปกครองไว้วางใจแต่ว่าต้องไม่ทำลายความไว้วางใจอันนี้ผมว่าถ้าเด็กจบวิศวะเนี่ยอ่านคุตบะห์ได้กลับไปในหมู่บ้านนี่สุดยอดเลยมาแล้วนะที่ว่าเด็กจบการจัดการกลับไปเป็นอิหม่ามละหมาดได้นี่สุดยอดเลยมาแล้วนะที่ว่าซึ่งมันจะหาไม่ได้ที่ไหนนอกจากในโลกมุสลิมในโลกมุสลิมเองท่านคณบดีเมื่อกี้บอกว่าท่านไม่เคยเห็นการเปิดมัสยิดในประเทศของท่านที่ตั้งแต่ระดับสูงของมหาลัยของจังหวัดของชุมชนอุลามะตัวครูมาร่วมท่านบอกว่าอย่างมากถ้าเปิดมัสยิดที่นู่นแค่ผู้บริหารมหาลัยไม่กี่คนแค่นั้นแต่ที่นี่มากันเต็มจนถึงผู้นำสูงสุดของศาสนาอิสลามในประเทศไทยนี่คือคุณค่าที่มันไม่มีที่อื่นถึงแม้เราจะมองว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มุสลิมที่ใหญ่ที่สุดก็ตามแต่บอกว่าอย่างนี้ไม่เคยมีท่านไม่เคยเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่านอันนี้คือภาพนี้ถ้ามันออกเป็นระดับอาเซียนประเทศไทยไม่ใช่ธรรมดานี่คือสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะออกแบบให้ชัดเจนและผูกกับการบริหารของมหาลัยนะอาจจะเป็นตัวชี้วัดว่าอาจารย์ที่ไม่ละหมาดก็ไม่ต้องให้2 ขั้นก็ได้นะคณบดีนะอาจจะพิจารณาโดยตรงเลยอาจารย์มุสลิมไปละหมาดกี่ครั้งต่อวันนะ
ปีนละหมาดกี่ครั้งมีกิจกรรมนาซีฮัตมีกิจกรรมสอนเด็กให้อะไรการตักเตือนเด็กในมัสยิดบ้างไหมจากคณะต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีอาจจะไม่ต้องให้2 คันก็ได้เพราะว่าไม่ให้คุณค่ากับมัสยิดอะไรประมาณนี้ทุกคนต้องให้คุณค่าและแม้แต่อาจารย์ที่ไม่ใช่มุสลิมก็บอกถามเธอละหมาดอะไรยังอัมตุลลอฮ์ละหมาดอะไรยังนี่เวลาละหมาดนะไปละหมาดก่อนก็ได้5 นาทีอาจารย์รอนั่นไม่เป็นไรนะสามารถที่จะมีส่วนตรงนั้นได้และผมว่าจะไม่มีมหาลัยไหนนะที่เป็นมหาลัยของรัฐที่เป็นอย่างนี้ถ้าเราได้บริหารจัดการที่ดีผมเชื่ออย่างนั้นนอกจากของมฟนโอเคอธิการเล่นเองอยู่แล้วใช่ไหมแต่ตรงนี้ถึงแม้ว่าอธิการไม่ได้เป็นมุสลิมแต่มาเล่นเองผมไปที่ไหนแต่มหาลัยอธิการเนี่ยไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นแต่ผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะครับว่ามอส่งนักศึกษาไปอินโดนีเซียแลกเปลี่ยนอธิการรู้จักหมดเลยและไปนั่งกินข้าวที่บ้านของอธิการหลายมื้ออยู่กัน3 เดือนเนี่ยจนอธิการรู้จักแล้วอธิการมามอนักศึกษาเนี่ยมากันเต็มเลยเหมือนกับพ่อเขาบอกผมเอาพวกเรานี่เป็นลูกนี่อธิการของอินโดนีเซียแต่นักศึกษาที่อยู่ที่นี่ไม่รู้จักอธิการของตัวเองเลยอย่าว่าแต่บ้านส่วนตัวอธิการไม่รู้จักนี่คือความประเสริฐของเขาที่เขาดูแลลูกหลานของเราเนี่ยada satu masa saya ke Riau ada seorang rektor karena di PSU dihantar pelajar ke Riau agaknya 1 semester 7-8 orang didapati bapak rektor itu bawa mereka ini makan di rumah nanok nasi di rumah dia anggap sebagai mereka ini sebagai bapak pada satu hari rektor di Riau mari ke PSU mereka ini semua mari jumpa dengan bapak mereka bawa itu bawa ini tetapi pada hakikatnya rektor di sini tidak kenal pelajar mereka ini perbezaan ini เป็นเรื่องที่จริงนะเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าผู้บริหารไม่เล่นเองมันยากนะมันยากนั้นผมว่าโชคดีของชาวนราธิวาสและโชคดีของชาวมนรนะขอชื่นชมด้วยความจริงใจนะครับเอาแค่นี้ก่อนบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็นะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอชีดได้นำเสนอถึงแนวทางการบริหารมัสยิดในอนาคตต่อไปของมนรครับผมคงไม่ต้องมาอธิบายมากเพราะว่าท่านใช้ภาษาไทยนะครับแล้วก็ด้วยเวลาอันจำกัดของประธานโทษที่จริงเราวางไว้ว่าจะให้ท่านวิทยากรได้มีโอกาสคุยรอบ2แต่ว่าเนื่องจากตอนนี้ก็5 โมงเศษแล้วนะครับเราค่อนข้างจะเลทในเรื่องของละหมาดอัสรีแล้วนะครับผมจึงขออนุญาตนะครับปิดการเสวนานะครับถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดนั่น1 ชั่วโมงเศษที่ผมดำเนินการเสวนาถ้าหากมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยผมนายอานิสปัตนาปริชาวงศ์ขอปิดการเสวนาด้วยคำว่าอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอัลอะซีมะลีวะละกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์